Menteri umum peruntukan RM5 juta setahun kepada Majlis Belia Malaysia. Baik, saudara, kita kini sedang berlangsung sambutan Hari Wartawan Nasional Hawana 2023 di Ipoh, Perak dan bertemakan Media Bebas Tunjang Demokrasi. Kemuncak sambutan bakal dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi untuk perkembangan semasa terus saja bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar di sana. Silakan Nur Ain. Baik, sebentar saja lagi Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menyempurnakan Majlis Perasmian Hari Wartawan Nasional Hawana 2023. Perdana Menteri dijangka tiba di Casuarina Meru Ipoh ini kira-kira pada pukul 3 petang. Dan pada sebelah pagi tadi juga sebenarnya telah berlangsung forum media yang turut dihadiri oleh Menteri Komunikasi dan Digital YB Fahmi Fadzil. Dan antara ahli panel yang turut terlibat, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia Encik Syuhaimi Sulaiman. Baik, bagi bercakap dengan lebih lanjut berkenaan dengan Hawana 2023 ini, bersama dengan saya ketika ini YB Fahmi Fadzil. Baik YB, Assalamualaikum. Salam. YB, dalam ucapan YB dalam forum media sebentar tadi, YB turut menyentuh mengenai cabaran yang perlu dihadapi oleh pengamal media dalam era digitalisasi ketika ini. Jadi fokus utama untuk Hawana 2023 ini bagaimana YB? Ya, saya lihat antara cabaran yang dihadapi oleh rakan-rakan media ialah kelangsungan dan kelestarian ataupun kemampanan industri. Kita lihat bagaimana apa yang kita sebut sebagai media tradisional hari ini ramai di kalangan anak muda, pembaca, penonton, mereka mendapatkan berita dari media sosial. Jadi itu satu cabaran yang ada juga kesan dari segi ekonomi kepada organisasi media. Kita juga lihat ada cabaran media sosial dari segi sebaran maklumat palsu ataupun berita tidak benar. Jadi kekangan-kekangan ini, cabaran-cabaran ini, apa yang perlu organisasi media lakukan untuk terus berkembang dan memastikan media memainkan peranan sebagai salah satu tiang seri demokrasi di Malaysia. Baik YB, pada sebelah petang nanti Perdana Menteri kita akan merasmikan Hawana 2023 di Ipoh ini. Jadi YB, mungkin ada pengumuman-pengumuman penting yang akan menjadi berita baik kepada para pengamal media di sini. Ya, saya pun harap begitu. Kita tunggu pengumuman Perdana Menteri, tapi memang dalam banyak perbincangan saya dengan rakan-rakan media ada beberapa perkara diketengahkan. Perkara ini telah disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan insya-Allah kita nantikan, tapi komitmen saya dan Yang Berhormat Timbalan Menteri adalah untuk pastikan suasana ekosistem bagi media di Malaysia ini terus berkembang dengan sihat dan mengambil kira cabaran-cabaran yang dihadapi, dan kami sentiasa akan memantau dan juga membantu di mana yang perlu untuk menjamin kelestarian dan kemampanan industri media. Akhir sekali YB, mungkin harapan YB terhadap Hawana 2023 ini? Ya, saya kalau boleh, kita nak ini menjadi acara tahunan yang boleh dibawa ke negeri-negeri yang berbeza. Kalau tahun lepas di Melaka, tahun ini di Perak, kita harap mungkin tahun-tahun yang akan datang kita boleh pergi jelajah seluruh negara termasuk Sabah Sarawak ya. Ini harapan dan pandangan yang disampaikan kepada saya oleh rakan-rakan media. Saya juga harap perbincangan yang kita saksikan sepanjang Hawana ini dapat menyuluh jalan ke depan terutama bagi rakan-rakan media. Ini penting untuk masa depan media itu sendiri. Baik, akhir sekali YB, mungkin tahniah di atas penganjuran Hawana 2023. Terima kasih YB. Baik, kita harapkan Hawana 2023 ini dapat memberi impak positif kepada para pengamal media di Malaysia, secara tidak langsung dapat memperkasakan lagi profesyen kewartawanan bagi membolehkan kami terus bersemangat untuk berkarya. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa Hawana 2023 di Ipoh ini. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih Nur Ain. Karnival Sambutan Hari Belia Negara 2023 HBN 2023 di Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan beliau turut mengumumkan peruntukan berjumlah RM5 juta setahun akan diberi kepada Majlis Belia Malaysia. Jadi untuk perkembangannya terus saja langsung bersama Nur Syikin Harun di lokasi. Silakan Syikin.
Baik, terima kasih Miza. Saya kini berada di Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson bersempena dengan sambutan Hari Belia Negara 2023 yang baru saja dilancarkan, dirasmikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim sebentar tadi. Dan antara intipati ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar sebentar tadi, beliau ada mengumumkan peruntukan sejumlah RM5 juta setahun untuk Majlis Belia Malaysia MBM sebagai usaha untuk memperkasa pembangunan belia menerusi penerbitan program belia dan juga siri latihan yang akan diadakan. Beliau juga berkata golongan belia perlu bangkit daripada terus diperalat menjadi penunggang agama dan kaum serta mengangkat martabat diri tanpa menggunakan sentimen perkauman. Beliau juga meminta supaya pertubuhan belia dapat menambah keanggotaan belia dalam persatuan belia serta memastikan keahlian dianggotai sekurang-kurangnya 30% daripada golongan belia wanita. Dan yang paling utama, Datuk Seri Anwar juga menekankan kepada belia untuk bangkit dan juga sedar dan berani menindas kepada mana-mana kegiatan rasuah. Baik, untuk makluman, Hari Belia Negara disambut buat kali pertama pada tahun 1964 dan tahun ini menginjak ke usia 59 tahun Hari Belia Negara diraikan. Dan pada majlis sama sebentar tadi turut dilancarkan model pembangunan belia madani 2030 MPBM 2030 bertujuan untuk memeta hala tuju pembangunan belia ke arah masa depan. Baik, saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan sempena Hari Belia Negara 2023 dari Padang Pejabat Daerah dan Tanah Port Dickson. Kembali bersama Miza di Angkasa Puri Kota Media. Silakan. Baik, terima kasih Syikin. Golongan pelajar dan mahasiswa diingatkan tidak terikut-ikut dengan daya dan propaganda tidak tepat yang boleh mengganggu-gugat perpaduan dan keharmonian masyarakat berbilang kaum di negara ini. Sebaliknya, Pengarah Ghazali Shafi'i Graduate School GSEEP Universiti Utara Malaysia UUM Dr. Kamarul Azman Khamis berkata mereka perlu menjadi pelajar dan mahasiswa yang berminda kelas pertama dengan menyelidik terlebih dahulu kesahihan maklumat yang diterima. Janganlah kita terlampau mengikut dengan propaganda, dakwah dan sebagainya yang boleh menghancurkan perpaduan, keharmonian yang ada pada hari ini. Kalau kita melihat di Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya, anak-anak, pelajar-pelajar pada hari ini mudah terikut-ikut. Berbincanglah dulu dengan pakar-pakar yang ada, guru-guru, masyarakat, ibu bapa, golongan profesional sebelum kita memviralkan sebagainya, dakwah ataupun isu propaganda dan sebagainya yang tidak membawa manfaat kepada kita semua. Anda adalah generasi ikon kepada masyarakat. Anda adalah ikon kepada generasi kesinambungan, perjuangan, pendidikan dan sebagainya. Beliau mengulas kenyataan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mahu generasi muda yang bakal menjadi pewaris pimpinan negara mempunyai nilai dan idealisme untuk membawa perubahan kepada diri sendiri dan masyarakat. Kelab Eksplorasi Altitude Malaysia mengharapkan permohonan mendapatkan permit khas bagi melanjutkan tempoh mencari dan menyelamat pendaki Malaysia Everest 2023 Muhammad Hawari Hashim akan diluluskan oleh Kerajaan Nepal. Kita ada berhubung dengan ketua misi kita, Azim Afif. Dia berkata permit khas ni mungkin akan diluluskan sebab di antara government to government, kerajaan dan kerajaan Malaysia akan mohon kepada Nepal, dan untuk kelulusan tu tidak pasti lagi berapa ramai yang dia akan beri jangka masa. Permohonan dibuat susulan keputusan Kerajaan Nepal mengeluarkan notis aktiviti pendakian ditutup bermula esok. Kehilangan Muhammad Hawari masuk hari ke-10 selepas beliau berjaya menawan puncak Everest Khamis lalu. Cabaran yang dihadapi anggota keselamatan negara khususnya dalam melindungi kedaulatan dan perairan negara kini turut digalas kaum wanita. Begitu juga bagi Maritim Malaysia, penyertaan kaum hawa dalam agensi berkenaan semakin ramai meskipun berdepan dengan pelbagai risiko. Untuk training lah, sebab kita training FMM ni dalam lama, 13 bulan. 9 bulan kita di pusat training, 4 bulan di kapal. Kalau dalam pusat training tu kita banyak benda yang latihan fizikal yang perlukan ketahanan fizikal lah dalam tu. Okey, seperti yang kita tahu, kerja badan beruniform ni dia lebih kepada menggunakan fizikal kita lah. Jadi kepada wanita-wanita di luar sana, kita kena ke depan dan bersaing dengan lelaki
dan kita kena buktikan yang kita pun boleh juga dari segi fizikal dan juga mental. Itu yang paling penting lah. Okey, saya sejak kecil lagi saya berminat dengan badan unit uniform kerana saya dibesarkan dalam base TLDM. Ayah saya merupakan salah seorang anggota TLDM. Di situlah detiknya minat dan saya tertarik dengan kompamen yang ada dalam kapal ini. Kini penglibatan wanita sebagai warga APMM melebihi 460 anggota dan pegawai merangkumi pelbagai pangkat. So, sebagai sebuah negara maritim dengan penduduk yang seramai lebih kurang 33 ke 34 juta dan laluan perairan maritim di Malaysia ni memang sibuk. So, saya amat-amat menggalakkan dan mengalu-alukan penyertaan khususnya daripada kaum wanita untuk sama-sama menggemblengkan tenaga, untuk sama-sama kita terlibat dengan aktiviti pengukusan di laut untuk mengurus perairan kita yang besar dan laluan perairan antarabangsa kita yang sibuk. Program Generation in Game Advocacy Roadshow Run Gegaran bersempena Hari Tanpa Tembakau Sedunia mendapat sambutan menggalakkan apabila mendapat tarikan lebih daripada 1,000 orang. Timbalan Pengarah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM Datuk Dr. Nurhayati Rusli berkata program ini perlu diteruskan agar semua aktiviti kesihatan dapat dilaksanakan demi merealisasikan kesihatan dan kesejahteraan rakyat dalam Malaysia Madani. Kita perlukan komitmen dan juga sokongan daripada semua pihak untuk bersama-sama Kementerian Kesihatan Malaysia memastikan semua aktiviti yang kita laksanakan, especially aktiviti pencegahan dan kawalan dapat dilaksanakan dengan selancar mungkin dan kita dapat memastikan insya-Allah supaya rakyat Malaysia berada dalam keadaan sihat dan sejahtera dan bebas daripada rokok. Program anjuran Pertubuhan Wanita Malaysia untuk Kawalan Tembakau My Watch dengan kerjasama pelbagai agensi merupakan usaha mempromosi hasrat KKM dalam membentangkan rang undang-undang kurungan RUU Kawalan Produk Merokok serta peruntukan generasi penamat rokok GEG. Agenda Malaysia Madani dapat diterjemah secara holistik menerusi penganjuran pertandingan seni warisan oleh Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Negeri Sembilan. Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, seni warisan budaya dimiliki masyarakat majmuk di negara ini harus terus diperkasa bagi menggalakkan keunikan budaya yang ada hilang di telan zaman. Terima kasih kepada RTM kerana sudi memartabatkan seni randai yang kita sedia maklum telah tertinggal sejak sekian lama. Ini sebahagian daripada seni budaya yang harus dimartabatkan semula dan ini antara agenda dalam Madani dan kita harap bahawa usaha yang dimainkan oleh RTM ini amat baik dan saya amat menyokong. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas pertandingan seni warisan randai di Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Seremban. Kelab Penggiat Seni Teater Negeri Sembilan tampil sebagai juara bagi pertandingan seni warisan randai yang dianjurkan Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Negeri Sembilan. Pada majlis sama, seorang figura dalam seni warisan randai iaitu Allahyarham Pak Pen juga diberikan anugerah tokoh randai. Alhamdulillah. Orang kata Dado ni masih lagi laju, orang kata kan. Tak sangka sebab saingannya sangat-sangat sengit, mencabar. Kami tak jangka pun. Apa-apa pun alhamdulillah, terima kasih banyak. Kami masih lagi berada dalam keadaan tak sangka dan teruja. Alhamdulillah. Kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjayakan program ini dan terima kasih kepada RTM sendiri kerana mengangkat seni randai yang terutamanya kepada Negeri FM. Terima kasih banyak-banyak dan semoga dengan kemenangan ini akan menjadikan randai lebih subur di Negeri Sembilan dan juga di Malaysia insya-Allah. Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM akan meneliti semua jenis bentuk bantuan yang boleh disalurkan kepada nelayan yang kerugian selepas 7 bot terbakar di jeti Sungai Burong. Pengurusinya Muhammad Faiz Fazil berkata pihaknya dalam usaha memastikan golongan nelayan yang terjejas mendapat bantuan.
Yang terbakar adalah bangsal dan juga 7 bot nelayan. 4 hangus habis dan lagi 3 hangus sebahagian. Dan kita dari peringkat KM akan meneliti bantuan-bantuan yang boleh kita salurkan kepada nelayan yang terlibat. Masa yang terlibat antaranya kita ada peruntukan untuk memperbaiki semula bangsal ini dan juga untuk memberikan bantuan bencana kepada pemilik bot yang mengalami kebakaran. Beliau berkata demikian selepas mengadakan tinjauan di JT Sungai Burong, Balik Pulau. Dalam kejadian awal pagi semalam, kesemua bot yang diletakkan secara bersebelahan telah musnah 100%. Bursa Malaysia dijangka terus diniagakan berhati-hati minggu depan di tengah-tengah kebimbangan terhadap perkembangan ekonomi global. Naib Presiden Penyelidikan Equity Rakuten Trades No. Berhad, Tong Pat Leng berkata sentimen pasaran tempatan diunjur kekal berhati-hati sehingga isu had siling hutang Amerika Syarikat diselesaikan. FTSE Bursa Malaysia KLCI, FBM KLCI diniagakan dalam jajaran kecil pada minggu depan dalam jajaran 1,400 hingga 1,410 mata. Firma itu menjangkakan sokongan segera berada pada 1,400 dan paras ketahanan pada 1,440. Bagi asas Jumaat ke Jumaat, FBM KLCI turun 25.56 mata untuk ditutup minggu ini kepada 1,402.98 daripada paras 1,428.54 pada minggu sebelumnya. Sepanjang minggu yang baru berakhir, bursa tempatan berada dalam aliran menurun dipengaruhi terutamanya oleh faktor luaran. Pameran Harta Tanah Bumi Putra Lembah Kelang BPAC sasar nilai jualan sebanyak RM50 juta bagi tempoh 2 hari penganjurannya. Esko Perumahan, Kesejahteraan Bandar dan Pembangunan Usahawan Selangor, Roziah Ismail berkata, dengan penganjuran pameran ini pihaknya yakin ia dapat memberikan kesedaran mengenai rumah yang boleh dimiliki mengikut kemampuan pembeli. Kita ada 4,000 unit rumah yang ingin dijual 2 hari ini. Saya mengharapkan supaya dalam 2 hari ini yang pihak yang belum datang lagi kena datang tengok, dan insya-Allah harga yang ditawarkan dimaklumkan kepada saya bermula 250,000 ke atas sehinggalah mencecah adalah agak juta 2 juta. Jadi insya-Allah ini merupakan satu kaedah di mana saya nampak banyak unit-unit Bumi Putra yang ada di seluruh Lembah Kelang ini yang kadang-kadang ada yang tak tahu benda ni boleh dimiliki insya-Allah. Beliau berkata demikian kepada media selepas pelancaran pameran BPAC Harta Tanah Bumi Putra Lembah Kelang di Ibu Negara. Pameran BPAC ini berlangsung selama 2 hari dan pelbagai bantuan ditawarkan kepada pembeli. Baik, kehendak 85 juta rakyat Turki akan didengari dalam pemilihan presiden hari ini. Presiden Recep Tayyip Erdogan pada perhimpunan terakhirnya di Istanbul menjelang pengundian berkata pengundi mempunyai impian kepada negara dan menunjukkan kehendak mereka melalui kertas undi. Turki melaksanakan pilihan raya penentu pada Ahad bagi memilih presiden selepas tiada calon yang memperolehi 50% undi dalam pemilihan pusingan pertama 14 Mei lepas. Erdogan bagaimanapun mendahului dengan 49.52%. Dalam pusingan kedua, Erdogan bakal berdepan Kemal Kılıçdaroğlu, Ketua Pembangkang dari Parti Rakyat Republikan CHP. Isu kerosakan sistem maklumat di lapangan terbang Heathrow dan Gatwick selesai selepas pintu kawalan sempadan automatik Britain kembali beroperasi seperti biasa, dan perkara itu dimaklumkan Kementerian Dalam Negeri menerusi muatan naik di Twitter.
Pada Sabtu, puluhan penerbangan yang dijadual berlepas dari Heathrow terpaksa dibatalkan, termasuk penerbangan yang dijadual mendarat. Imej yang disiarkan di media sosial menunjukkan ratusan penumpang terpaksa beratur panjang dalam tempoh beberapa jam. Gangguan sistem yang berlaku ketika cuti musim bunga dan cuti persekolahan itu memaksa kaki tangan tambahan dikerah membantu penumpang dan pelawat di pusat pemeriksaan manual. BBC turut melaporkan penumpang Eurostar juga terjejas dengan masalah sistem di stesen Gardino, Paris. Sekurang-kurangnya 11 maut manakala 13 yang lain cedera selepas ditimpa runtuhan salji di utara Pakistan. Agensi Pengurusan Bencana Pakistan memaklumkan insiden berlaku berhampiran Chowta Valley Pass di tapak perkhemahan Bakawal di wilayah Gilgit-Baltistan. Ketika kejadian, 25 individu daripada keluarga Gujar serta haiwan ternakan ditimpa runtuhan salji. Setakat ini 8 mayat telah ditemukan dan usaha mencari mereka yang masih hilang giat dijalankan. Individu yang cedera dihantar ke hospital Ibu Pejabat Daerah Ashtor dengan sebahagian daripada mereka dilaporkan kritikal. Cuaca buruk menyukarkan pasukan mencari dan menyelamat meneruskan operasi di kawasan terpencil itu. Perdana Menteri Shehbaz Sharif mengakui insiden seperti itu meningkat kebelakangan ini susulan kesan perubahan iklim. Sejak beberapa tahun lepas, Pakistan mencatatkan hujan monsun dan pencairan glasier di pegunungan utara dan menjadi antara 10 negara paling berisiko menghadapi bencana alam kesan perubahan iklim. Anggota Republikan Dewan Amerika Syarikat hampir mencapai persetujuan dengan White House untuk menaikkan siling hutang Amerika Syarikat. Speaker Dewan Perwakilan Amerika Syarikat Kevin McCarthy berkata rundingan antara White House dan Republikan hampir mencapai kesepakatan tetapi belum selesai. Penganalisis politik NBC News Jack Sherman menerusi muat naik di Twitter menyatakan Republikan mempunyai perjanjian pada dasarnya dengan White House mengenai perjanjian had hutang. NBC News melaporkan Presiden Joe Biden bercakap dengan McCarthy melalui panggilan telefon malam Sabtu dan Republikan dijangka melakukan sekurang-kurangnya satu panggilan pada waktu malam untuk memberi taklimat kepada ahli mengenai kemungkinan perjanjian yang bakal dimeterai. Perkembangan badminton Malaysia Masters 2023. Pasangan bergu lelaki negara Man Wei Chong T Kai Wun berjaya menempa slot kesaingan akhir kejohanan selepas menewaskan gandingan Indonesia Leoroli Carnado Dana Martin 21-17, 22-20 pada separuh akhir malam tadi. Pada perlawanan yang berlangsung di Arena Axiata, menyaksikan gandingan Malaysia sukar diatasi pada awal permainan apabila mendalui dengan kelebihan 7 mata dan berjaya menangkis serangan pilihan ke-8 kejohanan itu untuk memenangi set pembukaan 21-17. Set kedua menyaksikan kegigihan dan semangat juang Wei Chong Kai Wun apabila dapat menyamakan kedudukan 4-4 selepas ketinggalan 1-4 serta mendalui lawan dengan 11-10 sebelum rehat. Bergu bukan pilihan itu terus berdepan aksi sengit menentang pasangan Indonesia sebelum Wei Chong Kai Wun berjaya meraih kemenangan 22-20. Pasangan bergu nombor 26 dunia itu akan bertemu pemain bukan pilihan Kang Ming Yu Seo Soo-ji dari Korea Selatan pada aksi final hari ini. Terdahulu bergu wanita negara Pearly Tan M. Tina mencipta sensasi apabila berjaya melangkah ke saingan akhir kejohanan. Pada aksi separuh akhir semalam, Pearly Tina menewaskan gandingan kelima dunia dari Korea Selatan Jo Na-eun Kim Yoo-jong 21-19, 23-21. Pencapaian ke Final Masters Malaysia adalah yang terbaik buat Pearly Tina bagi kempen 2023 setakat ini. Sebelum ini mereka 3 kali terkandas di separuh akhir iaitu pada Terbuka India, Masters Indonesia dan Terbuka Jerman. Menanti Pearly Tina pada aksi final hari ini ialah bergu Korea Selatan Bak Hana Lee So-hee yang menewaskan gandingan Jepun Mayu Matsumoto Wakana Nagahara 21-19, 21-14.
Aksi suku akhir Piala FA 2023. Pasukan Terengganu FC TFC menempah slot kesayangan separuh akhir kejohanan selepas meraih kemenangan bergaya di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Gombadak, Kuala Nerus semalam. Dalam saingan suku akhir tersebut, TFC menang dengan keputusan 4-2 menewaskan Kelantan FC. Gol awal TFC hadir menerusi Muhammad Azam Azmi Murad pada minit ke-17. Tuan rumah terus garang menambah jaringan kedua menerusi Ivan Mahmud pada minit ke-41. Gol ketiga TFC hadir pada minit ke-52 menerusi Suani Norde yang bijak mengelirukan pertahanan pasukan lawan. Pada minit ke-82, Syafiq Ismail mencetak namanya sebagai penjaring gol keempat untuk kemenangan TFC. Dalam pada itu, 2 gol Kelantan FC diraih menerusi Ismail Akinadi pada minit ke-45 dan pada minit ke-64. Dalam pada itu, Ketua Jurulatih TFC Tomislav Steinbrugner melahirkan rasa gembira dan berpuas hati selepas skuadnya berjaya melangkah ke separuh akhir Piala FA. Ini juga adalah 3 musim berturut-turut TFC layak ke saingan tersebut. Jelas pengendali dari Croatia, pujian perlu diberikan kepada anak buahnya yang bermain bermati-matian untuk menghadiahkan kemenangan. Keputusan itu membolehkan TFC hanya selangkah untuk mengulangi pencapaian tahun lepas, layak ke perlawanan akhir dengan pemenang antara Sabah dan KL City FC menanti sang penyu pada separuh akhir. 3 match I can be satisfied because that moment is okay. We 2 matches in Super League, 4 points, and now win in that today matches in the cup, and I have to be satisfied with that. Dalam pada itu, Sabah perlu memperkemas jentera pertahanan mereka menjelang perlawanan menentang KL City FC petang ini. Ketua Jurulatih Sabah FC, Dato' Ong Kim Swee berkata beliau mengakui kelemahan tersebut dan tindakan cepat perlu diambil bagi mengelak dibolos mudah pihak lawan. Dan tentu kita ingin melangkah ke peringkat yang seterusnya, di mana kita tidak perlu memikirkan ke peringkat lain, di mana esok adalah peranan yang cukup penting, dan saya tidak ingin para pemain memikirkan tentang untuk layak ke separuh akhir, ke akhir. Yang penting kita menjalankan tugas kita pada malam esok bagi memastikan kita tidak tewas ataupun gagal layak ke peringkat seterusnya. Tambah beliau, perlawanan hari ini amat penting dan pasukan perlu memperbaiki kelemahan pada perlawanan sebelum ini bagi melayakkan pasukannya di peringkat seterusnya. Bukan setakat luncur ais, pembaca berita pun boleh. Saksikan saya, Arif Rashdan, dalam Stadium RTM 27 dan 28 Mei ini. Baik, berita tengah hari berakhir di sini. Terus setia dengan berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.